إنك أنت العليم الحكيم وأتم علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية نصنح ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وانصرنا وألهم الملائكة المقربين واحفظهم من ظلمات وحده وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارنا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحفظنا من لساننا قال الشيخ المصنع تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa haji akan dibunuh dan dibakar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa haji akan ini rumah yakni baitillahi yakni baitallahi maka tiada rafas yakni tiada mendatangkan dengan jima' dan umpamanya dan tiada fiskun ia yakni tiada berbuat maksiat nescaya keluar ia daripada segala dosanya seperti hari keluar ia daripada perut ibunya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa haji akan ini rumah. Ini rumah tu bahasa Arabnya hadzal bait yakni baitallah. Jadi maksudnya siapa-siapa saja pergi ke Mekah menuju kepada Baitillah untuk mengerjakan haji. Jadi maksudnya tiap-tiap mereka yang mengerjakan haji. Tiap-tiap mereka yang mengerjakan haji maka tiada rafas. Yakni apa maksud rafas? Yakni tiada mendatangkan dengan jima', tidak melakukan jima' isterinya. Dan umpamanya umpama jima'. Maksudnya siapa-siapa mengerjakan haji dan di dalam keadaan dia mengerjakan haji itu dia tidak mengerjakan rafas yakni jima', jadi bersetubuh dengan isterinya, dan umpama jima' daripada pendahuluan bagi jima' seperti kucuk isterinya dengan syahwah, dan termasuk daripada itu juganya bercakap tentang jima' sehingga membangkitkan syahwah kehendak kepada jima'. Jadi maknanya seorang itu dia mengerjakan haji dalam keadaan dia mengerjakan haji itu dia pantang daripada jima' dan segala mukaddimah bagi jima'. Jadi maknanya dia tinggallah keinginan syahwah dia kepada isteri dia tu dia tinggal. Baik jima' artinya pendahuluan bagi jima', mukaddimah bagi jima' daripada kucuk dan sebagainya. Dan tiada fasik, tiada fiskun kalau bahasa Arab. Baca gitu. Dia sama dalam ayat apa dia? Faman hajjal baita fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yani tiada berbuat maksiat. Dalam masa dia haji dia pantang dua perkara itu. Jima' dan bersakut paut dengan jima' dan tidak membuatkan maksiat dalam masa dia buat haji, nescaya keluar ia ni balasannya. Nescaya keluar ia
ia barang siapa tadi daripada dosanya. Keluarlah dia daripada dosa. Mana terlepas dia daripada dosa. Maknanya dosa dia tu digugurkan, diampunkan. Kesemua dosanya. Keluar ia daripada dosa, mana lepas dia daripada dosa, terlepas ia daripada dosa, disucikan dia daripada dosa, seperti hari keluar ia daripada perut, yakni daripada rahim ibunya. Sama dengan dia keluar daripada rahim dia tanpa dosa dengan tidak ada dosa. Maka apabila dia keluar daripada haji, sudah mengerjakan haji, selesai daripada mengerjakan haji, dalam keadaan haji itu dia pantangkan perkara-perkara yang disebut, maka segala dosanya diampunkan kesemuanya. Segala dosanya diampunkan semuanya. Kalau nak banding tu suci, banding kesucian dia daripada dosa tu seperti dia keluar daripada, baru-baru dia keluar daripada rahim ibunya. Semacam sebagaimana kanak-kanak yang kecil tidak ada dosa, macam itulah dia tu tidak ada dosa lekat pada badan dia. Jadi maksudnya kesemua dosa tu, kesemua kesalahan dosa dianya diampunkan semua. Sehingga tidak ada dosa macam kanak-kanak yang baru dilahir. Itulah banyak hadis menyebutkan bahawasanya kerjaan haji dan juga umrah itu mengampunkan dosa. Dan sabda Nabi SAW, bermula segala orang mengerjakan haji dan orang mengerjakan umrah itu wafdullah. Bermula segala orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umrah itu kesemuanya termasuk dalam wafdullah. Wafdullah tu apa dia? Yani maksud dengan wafdullah tu jamaah Allah yang datang kepadanya, kepada Allah. Jamaah Allah yang datang kepadanya. Dia wafdun. Kalau jamak dia, kalau seorang tu wafdun, kalau ramai itu kata wufud. Maknanya satu golongan orang-orang, seorang ke ataunya berjemaah ke, tak mestilah. Kalau ramai itu jadi berjemaah. Kalau seorang tu panggil wafdun, kalau ramai itu panggil wufud. Biasanya dalam bahasa Arab tu diguna pada jemaah-jemaah yang datang menziarah akan orang-orang yang besar-besar. Seperti orang yang datang menziarah akan raja. Satu rombongan, satu golongan yang datang daripada kampung tempat masing-masing berdatang untuk nak menziarah, untuk nak melawat akan raja-raja masalah. Maka itu panggil wafdullah, mana tetamu bagi raja. Jadi maksudnya begitu. Wafdullah maknanya orang yang datang kepada Baitillah untuk nak mengerjakan haji, untuk nak mengerjakan umrah, maka orang itu dikatakan wafdullah. Orang yang datang kepada Allah, orang yang datang kepada Allah, tapi maksud sini datang kepada Baitillah untuk nak mengerjakan haji. Dia kesemuanya. Ada satu hadis lagi katanya wafdullahi salasah. Ada tiga semuanya. Yang pertamanya orang yang mengerjakan haji, yang keduanya orang yang mengerjakan umrah, yang ketiganya orang yang perang sabilillah. Jadi maknanya wafdun kalau mengikut bahasa cakap itu maknanya tetamu. Orang yang keluar daripada rumah untuk nak datang kepada raja dan sebagainya, maka mereka itu dikatakan tetamu bagi raja. Maka orang ini apabila dia jadi tetamu bagi raja, maka dia dapat keistimewaan daripada orang biasa. Dengan sebab dia itu sebagai tetamu bagi raja, maka apabila dia keluar daripada rumah dia,
nak keluar pada rumahnya daripada masa dia berjalan untuk nak sampai ke raja, maka mereka dihormati oleh raja, dipermudahkan segala pekerjaan dalam perjalanan oleh raja-raja. Dengan sebab dia tu dah bagi tahu pada raja untuk nak menziarahkan raja, nak melawatkan raja, maka apabila dia berakad dalam perjalanan tu dimudahi oleh raja. Maka begitu juga apabila seorang itu keluar daripada rumah untuk nak pergi buat haji, mengerjakan haji, untuk nak mengerjakan umrah, dan begitu juga untuk nak berperang fisabilillah, mereka ini adalah tetamu Allah, adalah wufud Allah. Mereka diberi kemudahan di dalam perjalanan. Diberi kemudahan di dalam perjalanan, diberi kemuliaan di dalam perjalanan sementara nak sampai ke Mekah. Sebab itulah kita tengok katanya setengah-setengah daripada orang, setengah-setengah daripada saudara kitanya, sebelum pada dia nak keluar pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji dan umrah tu, dalam keadaan sakit. Sakit, demam ke masalah, tetapi apabila keluar daripada rumah saja di dalam perjalanan tu, Allah Ta'ala bagi sihat kepada dia. Allah Ta'ala bagi kuat kepada dia. Tengok orang-orang yang berumur pergi buat haji, tapi sepenuh mereka buat haji. Sebenarnya mereka buat umrah. Dalam masa perjalanan sepatutnya dia tu tak kuat badan, tetapi dalam perjalanan tu yang dia ada sakit, dia demam, jadi tak demam, sembuh penyakit dia. Sebab apa? Sebab dia tu sebagai wufud, sebagai orang yang menuju kepada Allah, diberi kemudahan di dalam perjalanan kepada Mekah untuk nak mengerjakan haji. Jadi di sini pun begitulah. Sebab hadis Nabi menyaksi bahwasanya orang yang berjalan kepada Baitullah untuk mengerjakan haji dan umrah adalah wufud Allah. Maka segala urusannya dalam perjalanan dimudahkan. Jikalau bermendoa mereka itu akan dia, akan Allah, nescaya diperkenankannya Allah akan mereka itu. Sebab dia ni wufud Allah. Seperti kata tadi, orang yang menuju ke Baitullah untuk nak mengerjakan haji dan umrah itu masuk dalam wufud Allah. Maka di dalam perjalanan, masa dia dalam perjalanan untuk menuju ke Mekah, artinya dalam masa dia mengerjakan haji, dia duduk di atas nama tetamu Allah, duduk di dalam nama wufud Allah. Maka segala perkara yang, segala doa-doa yang dimintakan pada masa dia perjalanan, pada masa dia mengerjakan haji itu dan umrah itu, semua doanya diperkenankan, diterimakan semuanya. Allah Ta'ala tunaikan segala permintaannya. Dan jikalau meminta ampun mereka itu akan dia, akan Allah, dan sekiranya dalam masa dia perjalanan untuk pergi ke haji dan umrah, dan dalam masa dia mengerjakan umrah dan haji, dia minta ampun, minta keampunan daripada Allah Ta'ala, nescaya diampunkan bagi mereka itu. Nescaya diampunnya Allah bagi mereka itu. Sebab mereka ini dapat istimewa, sebab mereka ini adalah tetamu Allah. Apa yang diminta semuanya diberi. Minta ampun, diampun. Minta segala perkara, diterimakan segala doanya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula satu umrah pada bulan Ramadan itu menyamai akan satu haji atau satu haji sertaku. Ini makna dianya seakan-akan dengan hadis katanya, siapa yang baca surah Qul Huwallah 3 kali bersamaan dengan baca Quran 1 kali khatam. Siapa-siapa yang baca surah Qul Huwallah 3 kali bersamaan menyamai dengan baca Quran sekali khatam. Itu makna dia lebih kurang. Di sini katanya bermula satu umrah, satu kali umrah pada bulan Ramadan.
mengerjakan umrah satu kali, tetapi satu kali umrah itu jatuh di dalam bulan Ramadan. Itu. Jadi tapi kiranya dia takbir, dia niat ihram di dalam bulan Ramadan. Tepat nak kiranya kira di situ. Maksud katanya umrah pada bulan Ramadan, maksudnya niat ihram dengan umrah di dalam bulan Ramadan. Dia tak kira dikerjakan umrah. Kita maklum bahasanya umrah tu terdiri daripada niat ihram pada miqat, habis itu tawaf dan bersa'i dan bercukur, bergunting. Itu adalah amalan umrah. Tetapi yang maksud di sininya katanya satu umrah, yakni satu umrah pada bulan Ramadan. Maknanya niat ihram dengan umrah di dalam bulan Ramadan. Maksudnya begitulah. Maksudnya niat ihram dengan umrah di dalam bulan Ramadan. Walaupun kerjaan umrah itu di luar Ramadan sekalipun. Contohnya contohnya dia niat ihram tu pada hari 30 Ramadan atau 29 kalau bulan Ramadan 29. Contohnya dia niat ihram dengan umrah pada petang 30 Ramadan. Kemudian selepas pada dia niat ihram masuk maghrib. Apabila masuk maghrib, masuk malam tu malam 1 Syawal. Jadi lepas adalah daripada bulan Ramadan. Apabila malam raya itu malam 1 Syawal, dia mengerjakan dia tawaf, dia bersa'i, dia bercukur. Maka itu pun nama kata dia buat umrah di dalam bulan Ramadan juga. Sebab kira di mana kata umrah pada bulan Ramadan, kira katanya niat ihram dengan umrah dilakukan di dalam lingkungan bulan Ramadan. Walaupun tawaf dan bersa'i dan bercukur itu di luar bulan Ramadan sekalipun. Contohnya tadi, petang akhir, hari yang terakhir sebelah petang, hampir-hampir maghrib, contohnya, misalnya, dia pergi niat ihram dengan umrah. Apabila balik ke Mekah, nak mengerjakan umrah itu dah masuk maghrib. Apabila masuk maghrib itu dah masuk bulan Syawal. Maka dia pun bertawaf, bersa'i, bercukur. Maka masuk juga di dalam katanya dia mengerjakan umrah di dalam bulan Ramadan. Itu kalau sebelah balik ujung bulan Ramadan. Kalau contohnya dia niat ihram dia niat ihram pada petang bulan apa? Syaban. Tetapi tawaf sa'i cukup di dalam bulan Ramadan. Ini tak masuk. Sebab kiranya tepat kita nak kira di niat ihram dengan umrah berlaku di dalam bulan Ramadan. Begitulah maksudnya. Tapi dengan secara mudah-mudah cakapnya, satu umrah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau nak kiranya, kira di mana katanya umrah yang berlaku dalam bulan Ramadan, sekiranya ihram dianya berlaku di dalam bulan Ramadan. Walaupun tawaf sa'i cukur di luar Ramadan sekalipun. Begitulah. Satu kali umrah pada bulan Ramadan. Kalau kita buat, kalau apakah lagi kalau ihram pun dalam bulan Ramadan, tawaf sa'i cukur dia pun dalam bulan Ramadan. Dan banyak kali pula. Biasanya kita pergi buat umrah dalam bulan Ramadan tu penuh-penuh lah. Satu kali umrah saja tetapi berlaku dalam bulan Ramadan menyamai akan satu haji, menyamai pahalanya. Pahalanya menyamai akan satu kali kerja haji. Atau satu haji serta aku. Atau ni makna syak daripada orang yang meriwayatkan hadis ini.
Adakah Nabi kata satu kali haji ke atau satu kali haji bersama dengan Nabi? Jadi maksudnya kita mengerjakan umrah di dalam bulan Ramadan. Umrah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu pahala dianya besar. Pahala dia banyak, pahala dia tu besar. Pahala dia tu banyak, pahala dia tu besar. Maka besar banyak dia setakat mana sehingga menyamai dengan satu kali haji. Atau sehingga menyamai dengan satu kali haji bersama dengan Nabi. Sama juga katanya kita baca nak cerita katanya pahala besar yang dapat daripada baca surah Qul Huwallah. Sehingga kita baca satu kali, sehingganya kita baca 3 kali surah Qul Huwallah, sehingga menyamai dengan baca Quran satu kali khatam. Ini nak cerita katanya bukan maksudnya digandakan. Maksudnya nak cerita katanya umrah pada bulan Ramadan pahala dia tu besar sangat. Nak cerita katanya pahala baca surah Qul Huwallah itu pahala dia tu besar sangat. Sehingga 3 kali baca surah Qul Huwallah sama dah pahala dia dengan satu kali khatam Quran. Sehingga katanya umrah di dalam bulan Ramadan besar tak besar pahala dia tu sehingga menyamai dengan pahala satu kali haji. Ini untuk nak mengemarkan kita menuju ke umrah pada bulan Ramadan. Ingat katanya pahala dia tu besar. Pahala dia tu banyak. Bukan maksudnya digandakan. Maknanya maksudnya gaji dia tu gaji yang besar. Salah katanya satu hari dia kerja tu dapat 10,000 masalah. Bukan katanya gaji dia tu sehari 100 ya. Tetapi diganda 10 ganda, 20 ganda. Bukan maksud begitu. Tidak diganda, hanya gaji dia tu besar. Gaji dia tu, pahala yang didapat, yang diberi oleh Allah, gaji dia nya besar. Sehingga begitu. Tetapi nisbah pahala itulah, nisbah pahala satu kali umrah pada bulan Ramadan tu besar sehingga menyamai dengan satu kali haji. Maka di sini bukan maksud katanya, bukan maksudnya kalau begitu kita tak payah mengerjakan haji lah. Kita mengerjakan umrah bulan Ramadan. Sebab haji satu tahun boleh mengerjakan satu haji saja. Umrah di dalam bulan Ramadan boleh berpuluh-puluh kali. Kalau begitu, kalau nak banyak pahala, mengerjakan umrah lah pada bulan Ramadan. Bukan nak maksud begitu, bukan nak maksud kepada katanya kita tak payah baca khatam Quran. Kita tak payah khatam Quran, kita baca surah Qul Huwallah 3 kali. Di sini pun kita tak payah mengerjakan haji, kita umrah dalam bulan Ramadan dah cukup. Nisbah pahala tu memanglah besar, tetapi pahala yang lain-lain lagi dalam bahasa mengerjakan haji itu dia ada lagi. Seperti kita katanya kita baca surah Qul Huwallah 3 kali. Memanglah pahala dia tu akan menyamai dengan satu kali khatam Quran. Satu kali khatam Quran. Tetapi kelebihan yang lain tak sama. Kita baca Qul Huwallah, kita boleh memerhatikan, boleh 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 tadarus, boleh perhatikan makna segala surah Qul Huwallah sajalah. Tetapi apa-apa yang dicerita dalam surah lain daripada surah Qul Huwallah kita tak boleh tadabbur. Itu tak ada lah di situ. Ini bukan menunjuk katanya, bukan kita nak ambil katanya kalau begitu kita tak payah nak baca surah khatam Quran dah. Qul Huwallah straight. Bukan maksudnya begitu. Sebab ada lagi ni nisbah pahala, kelebihan lain tak kira. Dia tak menafilah kalau katanya baik mana itu lebih itu apabila kita baca Quran semenjak daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, itu ada kelebihan yang lain lagi, itu banyak lagi. Seperti masa yang kita guna pun lama, kepenatan kita pun banyak, maka masih banyak kepenatan, masih banyak pahala. Masih banyak masa yang diguna, maka masih banyak pahala yang didapat. Begitu juga satu kali haji walaupun satu kali umrah walaupun pahala dia besar, tetapi nak banding dengan fadilah-fadilah tengah haji itu kita letih lebih banyak daripada satu kali umrah, maka pahala akan banyak lagi.
Maknanya tak menafilah bahwasanya macam mana pula boleh katanya haji itu benda yang besar, pekerjaan yang besar daripada umrah tiba-tiba pahalanya sama. Dia pahala tu lain lagi. Pahala yang dapat dengan jalan lain tu banyak lagi. Contohnya Quran tadilah, kita baca Qul Huwallah 3 kali, kita boleh tadabbur sekadar surah Qul Huwallah itu ya. Tetapi kalau kita baca Quran 1 kali khatam, kita boleh tadabbur daripada awal Quran sehingga akhir. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas kita boleh tadabbur, kita penat banyak, memanglah pahala tentang penat tu dapat banyak lagi. Begitulah. Tapi pahala perbuatan tu sama. Begitulah. Dan satu lagi katanya, ini kenapa boleh katanya Qul Huwallah itu digandakan 3 kali Qul Huwallah sama dengan 1 kali khatam Quran. Ini Allah Ta'ala nak bagi kemudahan bagi siapa-siapa yang ada kekurangan nisbah kekuatan, nisbah kesihatan, dia boleh tak kuasa nak khatamkan Quran seperti orang yang sihat, seperti orang yang kuat, tak boleh. Maka boleh dia tumpukan dengan Qul Huwallah 3 kali, 3 kali, 3 kali untuk nak menyamai dengan 1 kali khatam. Bagi mereka yang tak mampu nak mengerjakan haji tapi mampu nak mengerjakan umrah, maka tumpulah umrah. Begitulah. Itu satu kemudahan. Dan kita ni biasanya orang tua, kalau nak baca Quran seperti orang muda tu daripada bulan nak khatam tu susah dah sikit. Sebab dia tak kuat dah. Nak baca Quran, nak duduk depan Quran tu baca semenjak awal sampai akhir tak kuat. Sakit belakang ke macam-macam. Tetapi dia boleh tumpu kepada Qul Huwallah 3 kali, 3 kali, 3 kali untuk nak menyamakan pahala dengan 1 kali khatam Quran. Dan sabda Nabi SAW bahwasanya orang yang haji tak kala keluar ia daripada rumahnya, tak kala keluar ia daripada rumahnya, tiada melangkah ia akan 1 langkah, melainkan disuruh Allah baginya dengan dia akan 1 kebajikan, dan dihantarkan daripadanya dengan dia akan 1 kesalahan. Dan sabda Nabi SAW, orang yang haji, orang yang mengerjakan haji, tak kala keluar ia daripada rumahnya. Ketika dia keluar daripada rumahnya, mulai perjalanan untuk nak pergi ke Mekah, tiada melangkah ia akan 1 langkah. Jadi bukan mesti berjalan kaki. Katanya 1 langkah. Walaupun dia tak melangkah sekalipun, seperti naik kenderaan. Seperti dia tu berkenderaan, dia duduk di atas kenderaan, tidak berjangkah dengan kaki sendiri. Ini pun kira kata dia melangkahkan juga. Sebab asalnya orang nak pergi ke mana-mana berjalan kaki. Kira katanya 1 langkah banyak ni dapat, 1 langkah kelebihannya begini. Walaupun sekarang diberi kemudahan dengan beberapa jenis kenderaan, maka sama je, ukuran tu sama. Tak kala keluar ia daripada rumahnya, tiada melangkah ia berjangkah, melangkah ia akan 1 langkah, 1 jangkah, melainkan disurat baginya, mana diberi, disurat diberi Allah baginya, bagi orang yang haji tadi, dengan dia dengan 1 langkah akan 1 kebajikan. Tapi dia maksudnya disurat, sebab apabila diberi pahala dia tanda, catat, ditanda dicatat. Sebab tu disurat dicatat, 1 langkah 1 pahala, dicatat katanya dapat 1 pahala. Seperti ada bilang tu, apabila kita biasanya kalau ada, biasanya dulu tu
Masa-masa dulu apabila ada pengundi, ada pengundi nak bercalon, apabila nak bilang markah dia tu, satu markah satu guris, satu markah satu guris, satu markah satu guris, begitu. Maka satu pahala ditanda satu pahala, satu pahala dicatat satu pahala. Tetapi maksudnya diberi pahala. Apabila diberi pahala ditanda kata dah diberi. Itu maksudnya di surat. Maknanya Allah Ta'ala bagi satu pahala mengikut satu langkah. Satu langkah dia berjaka. Maknanya perjalanan dia tu daripada rumah dia sampai ke Mekah, berapa langkah, maka banyak tu lah, sebanyak langkahan dia lah, banyak pahala yang diberinya. Ini tak kira ini belum pada dia nak mengerjakan haji lagi. Dalam perjalanan dia satu langkah, perjalanan dia tu dia dapat satu pahala. Maka hitunglah, cuba kita kira lah daripada rumah kita kepada Mekah itu berapa beribu langkah, maka sebanyak itulah pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala sementara nak sampai ke Baitullah, ke Mekah. Dan dihantarkan daripadanya. Dihantar makna digugurkan. Dihantarkan yakni digugurkan daripadanya dengan satu langkah akan satu kesalahan. Satu langkah digugurkan satu kesalahan. Satu langkah digugurkan akan satu dosa. Itu belum pada dia nak sampai ke Mekah, belum pada dia nak masuk di dalam amalan haji. Kemudian apabila dia mulai dengan wukuf. Apabila dia mulai haji itu mulai dengan wukuf. Tengok. Maka apabila wukuf mereka itu pada Arafah. Apabila dia wukuf pada Arafah, maka bermegah Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikatnya. Bermegah Allah Ta'ala dengan mereka itu dengan orang yang haji tadi. Orang yang mengerja haji. Ketika mereka ada pada padang Arafah. Bermegah Allah Ta'ala akan malaikatnya. Bermegah, berbangga, menunjuk kehebatan Allah Ta'ala kepada malaikat. Perman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perman kepada malaikat, bercakap dengan malaikat. Ni rupa bermegah-megah. Bermegah. Macam mana Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat? Tilik oleh kamu akan segala hamba-Ku. Cuba engkau tengok, cuba engkau tilik kepada hamba-Ku sekarang mereka yang sedang berwukuf di Arafah. Datang mereka itu sanggup datang daripada rumah masing-masing, daripada jauh perjalanannya, mereka sanggup datang, datang mereka itu akan daku. Kita pergi buat haji itu mana datang kepada Allah lah. Datang kepada Allah, datang kerana nak ibadat kepada Allah. Bukan maksudnya berjumpa mata dengan Allah, bukan maksud gitu. Datang kepada Allah maknanya datang daripada rumah wukuf di Arafah kerana Allah. Itu mata datang akan daku. Mana datang untuk nak ibadat akan daku kerana aku. Datang mereka itu akan daku gusut gemusut. Gusut gemusut. Dia gusut gemusut ni dia maksudnya begini. Biasanya orang zaman dulu apabila dia dalam perjalanan berjalan yang jauh-jauh itu memanglah di tengah-tengah jalan tu mereka tak mandi. Mereka tak mandi, mereka tidak bersiap akan badan. Jadi rambut dia tu tidak disingkapkan. Jadi rambut dia tu jadi gusut. Biasanya orang tu kalau tak mandi lama-lama, rambut tu tidak disingkapkan lama-lama, maka akan jadi gusut. Lebih-lebih laginya orang dulu biasanya rambut panjang.
dalam bahasa Arab tu dalam bahasa Arab sya'san ghabarah, maknanya rambut dia tu bergusut, lagi banyak berkabut, berdebu. Mana di badan dia tu penuh dengan kabut-kabut, dengan debu-debu jalan lekat kat tubuh dia. Ya. Itu maksudnya. Jadi sanggup datang jauh-jauh, rambut dia tu jadi kusut, berkabut, debu-debu kat dalam lekat kat tubuh dia. Habis tu aku persaksikan kamu, kamu tu ialah malaikat-malaikat. Ini cakapan Allah kepada malaikat lagi. Aku persaksikan kamu, maknanya Allah Ta'ala ambil malaikat sebagai jadi saksi. Aku persaksikan kamu bahawasa aku ampunkan bagi mereka itu akan segala dosa mereka itu. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat jadi saksi di atas ampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka. Jadi maknanya kaulah jadi saksi, kamu kesemualah jadi saksi bahawasa aku ini telah mengampunkan dosa-dosa mereka itu. Ini satu ajaran daripada Allah, setiap-tiap perkara eloknya bagi ada saksi. Lebih-lebih laginya masalah jual beli, masalah muamalat, pergadaian, jual menjual, jual beli dan lain-lain lagi tu, setengah daripada perkara yang tak syarat kena ada saksi. Adapun akad nikah mesti kena ada saksi. Tetapi kalau akad jual beli tak wajib, tak syarat kena ada saksi, tetapi eloknya kena ada saksi supaya tidak ada tipuan, tidak ada masalah di belakang hari. Maka tengok Allah Ta'ala, memanglah Allah Ta'ala tak tipu sama sekali. Tetapi untuk nak jadi kebesaran, Allah Ta'ala suruh mereka ambil malaikat jadi saksi di atas ampunan dosa bagi mereka itu. Dan jikalau ada ia, dosa mereka itu akan diampun. Dan jikalau ada ia dosa itu seperti bilangan-bilangan titik hujan dari langit sekalipun. Dan walaupun dosa dia tu banyak sangat mana, nak cerita kata banyak sangat tu, banyak sebilang dengan sebanyak dengan air hujan yang bertitik daripada langit, yang turun daripada langit. Lepas tu berapa juta titik. Nah, kalau kira titik-titik bertitik dia tu, maka dosa tu akan diampun kesemuanya, walaupun dosa begitu banyak sekalipun. Begitu banyak tu nak banding dengan titik-titikkan air hujan yang turun daripada langit. Dan nak bagi gambaran banyak juga dosa dia yang diampun. Dan bilangan ramal alij, ramal tu pasir. Pasir alij yang berlapis-lapisan. Ramal pasir seperti pasir kat pantai, pasir kat padang pasir. Patu pasir itu ramal alij, maknanya berlapis-lapis. Ramal alij yang berlapis-lapis. Seperti pasir kat pantai itu berapa lapis. Pasir yang ada pada padang pasir berlapis-lapisan sehingga macam bukit tak bukit. Banyak dia. Dan bilangan walaupun dosa itu sebanyaknya, banyak sekalipun, seperti banyak air hujan yang bertitik daripada langit, atau banyak dia tu seperti banyak bilangan pasir yang bertindih-tindih, yang berlapis-lapisan, sekalipun diampunkan juga. Dan apabila melontar mereka itu akan jimar. Jimar maknanya beberapa jumrah-jumrah. Kita maklumnya jumrah dimelontar berapa kali? Dimelontar pada hari raya Jumratul Aqabah, dan pada sebelah hari bulan kita melontar 3 jumrah. Pada 12 hari bulan pun kita melontar 3 jumrah. Pada 13 hari bulan pun kita melontar 3 jumrah juga. Jadi maknanya
pada hari 10 tu melontar di Jumrah Aqabah, itu satu. Hari 11 3 jumrah, hari 12 pun 3 jumrah. Hari yang ke-13 pun 3 jumrah. Kira-kira semuanya 10 jumrah. Nah, dalam masa semuanya kita melontar 10 jumrah. Sebab hari raya tu satu kali, Jumratul Aqabah. Sebelah 3 kali, 3 jumrah. 12 pun 3 jumrah, 13 pun 3 jumrah. Jadi semuanya 10 jumrah. Sebab tu beberapa jumrah dikatakan jimar. Dan apabila melontar mereka itu akan jimar, akan beberapa jumrah-jumrah. Kalau bilang kalinya 10 kali, tiada mengetahui oleh seorang apabila dia melontar pada jumrah-jumrah, tiada mengetahui oleh seorang, yakni seorang lain daripada Allah akan barang, yakni daripada balasan, barang yakni balasan baginya yang dibagi, yang diberi kepadanya, hingga didapat, hingga diwafatkan dia, hingga diwafatkan dia akan orang yang mengerjakan haji tadi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi apabila dia melontar akan jumrah-jumrah yang tersebut, maka Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak, banyak sakat mana tidak ada siapa yang mengetahui. Pahala yang diberi kepada dia tu pahala yang banyak, banyak tu banyak mana tak ada siapa yang tahu. Dia sendiri pun dia tak tahu. Pahala yang Allah Ta'ala beri kepada dia kerana dia melontarkan jumrah-jumrah itu, dia sendiri pun tak tahu. Orang melontar tu lah, orang mengerjakan haji sendiri pun tak tahu, siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Yang pahala, tentang pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Nak tahu tu bila? Apabila dia mati, apabila masuk pada alam akhirat, apabila dia tu berada pada hari kiamat, maka dia boleh tahulah. Di situ katanya berapa banyak yang Allah Ta'ala bagi pahala pada dia tentang susah lelah dia pada melontarkan jumrah-jumrah yang tersebut. Begitulah. Jadi maknanya nak bukan maksud katanya nak sembunyi, sengaja Allah Ta'ala nak sembunyi, tapi benda ini tu untuk nak gembirakan. Maknanya pahala tu besar banyak tapi tak nak beritahu. Macam ayah beli kereta kepada anak, sembunyikan dulu, sembunyikan dulu. Nanti hari lahir, nanti hari kejadian hari lahir itu bagi. Anak pun gembira lah, anak pun segenak lah. Tapi sebelum pada tu disembunyikan. Tak nak bagi tahu. Bagi benda yang hebat, benda yang besar, benda yang banyak, tetapi tak nak bagi tahu. Bagi tahu pada hari yang perlu nak guna. Pada bila hari yang perlu nak guna pada pahala, pada amalan kebajikan tu ialah hari kiamat. Dan apabila mencukur ia akan rambutnya. Memanglah apabila dalam setengah pada rukun hajinya ialah cukurkan rambut. Apabila mencukur ia akan rambutnya, maka baginya dengan tiap-tiap bulu tu rambut lah. Maka baginya, bagi orang mengerjakan haji dengan tiap-tiap bulu, dengan setiap-tiap satu rambut yang gugur daripada kepalanya, nur pada hari kiamat. Satu rambut yang gugur daripada kepalanya, satu nur. Dua rambut, dua nur. Apa tu? Kiralah, bayanglah. Biasanya berapa rambut yang ada di kepala kita yang kita gugur, yang kita cukur gugur pada hari itu, maka beberapa nur yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka nak cerita katanya Allah Ta'ala beri kepada mereka, bagi kepada mereka akan beberapa nur yang boleh guna pada hari kiamat. Ini kira katanya bagi nur mengikut bilangan rambut.
Jangan-jangan kita katanya bagi mereka yang ada rambut untung lah. Bagi mereka yang tidak ada rambut, macam mana nak dapat nur juga. Maka ini kira kata biasa manusia orang kitanya ada rambut di kepala. Biasanya ada rambut di kepala. Bagi mereka yang tidak ada rambut di kepala pun kira macam tu juga. Kira katanya sebab tu disunatkan dalam kitab fiqh cerita katanya apabila sampai masa bercukur, bagi mereka yang tidak ada rambut di kepalanya, sunat melalukan pisau menyukur itu di atas kepalanya. Sunat melalukan pisau menyukur tu di atas kepalanya untuk isyarat kata kami dah bercukur. Walaupun tidak ada rambut untuk nak gunting, untuk nak bercukur tidak ada. Tetapi disunatkan melalukan pisau menyukur itu di atas kepala untuk nak isyarat kata kami dah bercukur. Maka apabila kami dah bercukur, maka fardunya di kepala dia tu ada rambut, maka satu rambut satu nur, satu rambut satu nur. Biar tak ada pun. Katanya asalnya ada. Begitu. Maka apabila menunai ia akan akhir tawafnya. Maka apabila menunai ia orang mengerjakan haji akan akhir tawafnya, pusingan yang terakhir, pusingan tawaf yang terakhir, yang ketujuh. Maka apabila menunai ia akan akhir tawafnya, dia cukup 7 pusingan, keluar ia daripada segala dosanya, terlepas ia daripada dosa, segala dosanya digugurkan kesemuanya. Seperti hari diperanakan dia oleh ibunya, suci bersih kosong daripada dosa, macam mana dia keluar daripada rahim ibunya. Itulah setiap-tiap satu amalan yang sempat diceritakan di sini. Satunya selain pada berjalanan kepada Baitillah, dia wukuf, begitu kelebihannya, dan melata pada jumrah-jumrah dan kelebihan bagi bercukur. Lepas tu banyak lagi amalan-amalan dalam kerjaan haji itu yang tak dicerita di sini tentang kelebihan masing-masing. Dan berkata Wahb bin Munabbih, nampaknya kita akhir di situ dulu sebab ceritanya panjang. Dan berkata Wahab bin Munabbih, bahwasanya Allah Azza wa Jalla membangkitkan pada hari kiamat 700,000 malaikat daripada al-malaikah al-muqarrabin. Kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim wa jamalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'inu